warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk kerosakan urat saraf akibat rawatan bekam yang disebabkan oleh pengamal perubatan itu sendiri. Bekam adalah mengeluarkan darah kotor daripada tubuh badan seseorang dengan cara menoreh sedikit dengan menggunakan pisau kecil khas untuk mengeluarkan darah kotor. Menggunakan cawan panas yang ditelengkupkan pada tempat yang telah ditoreh. Cawan yang digunakan telah dibuang udaranya untuk menghasilkan ruang udara bertekanan rendah. Rawatan bekam ini berkait rapat dengan subjek rawatan tradisional dan komplementari. Terdapat dua jenis bekam, iaitu bekam basah dan bekam kering. Bekam basah ialah mengeluarkan darah, manakala bekam kering hanya mengeluarkan angin. Bekam ini bertujuan untuk mengeluarkan toksin dan cecair berlebihan daripada tubuh badan seseorang. Ia juga dapat melonggarkan tisu-tisu yang melekat dan meningkatkan pengaliran darah dalam otot. Rawatan bekam tidak dapat menyembuhkan penyakit, namun ia dapat mengurangkan kesan dan dapat mengawal penyakit tersebut. Sesiapa sahaja boleh menganggap dirinya sebagai seorang pengamal rawatan bekam, namun sikap kecuaian pengamal itu sendiri boleh berlakunya kesan buruk kepada pelanggan. Saya Nur Aina Ikmalia binti Muhammad Darus selaku moderator menjemput ahli penilaian pertama untuk melontarkan hujah beliau berkenaan dengan punca berlakunya kecuaian tersebut. Dipersilakan. Punca yang pertama ialah tidak melakukan pemeriksaan kesihatan yang awal. Dapat dijelaskan di sini berkemungkinan kecuaian pengamal dan pesakit itu sendiri, seperti tidak menanyakan atau mengkhabarkan tentang kesihatan pesakit terlebih dahulu. Sebagai contoh, sesetengah pesakit mengalami kekurangan nutrisi yang tertentu yang boleh menyebabkan punca utama berlakunya kerosakan urat saraf. Manakala punca yang kedua pula ialah pengamal yang tidak bertauliah. Ini dapat diskualifikasikan bahawa mereka kurang arif tentang sesuatu perubatan seperti bekam yang mudah mendapat jangkitan. Bekam juga dikatakan mudah mendapat jangkitan oleh virus hepatitis jenis C jika perubatan tersebut tidak dilakukan secara betul dan tidak berpengalaman atau arif mengenai bidang ini. Manakala punca yang ketiga pula ialah aspek kebersihan yang sangat rendah. Sesetengah pengamal bagi mengurangkan modal yang perlu dipakai, mereka telah mengitar semula barang yang telah digunakan untuk perawatan yang seterusnya. Hal ini dikatakan demikian kerana semua peralatan untuk berbekam perlulah sentiasa diperbarui agar jangkitan kuman dapat dielakkan. Kerana aktiviti bekam ini sangatlah digalakkan untuk menggunakan peralatan yang sangat bersih. Seterusnya, saya menjemput ahli penilaian kedua untuk memberi sedikit sebanyak tentang langkah penyelesaian yang dapat dicadangkan bagi menyelesaikan masalah yang dikaji. Di antara langkah yang paling asas yang harus diambil serius adalah semestinya soal kebersihan. Sebagai contoh, penggunaan sarung tangan pakai buang, tisu yang bersih, gelas bekam yang bersih. Setelah selesai proses membekam, segala peralatan hendaklah dibersihkan bagi mengelakkan berlakunya jangkitan pada musim pandemik COVID-19. Berikutnya ialah mampu mendiagnosis penyakit dengan mengetahui tanda-tanda yang ada pada pesakit dengan pelbagai cara seperti analisis saraf tapak tangan, refleksologi dan banyak lagi sebelum melakukan bekam untuk mengetahui masalah yang dihadapi serta mampu untuk merawatnya. Seterusnya, mampu menstabilkan dan mengawal emosi di dalam pengurusan bekam yang memerlukan
kesabaran serta tidak mudah berputus asa di dalam merawat pesakit. Sekiranya berlaku perkara yang tidak dapat diinginkan, pengamal harus menenangkan hati dan jiwa pesakit dari segi mental dan fizikal. Serta sebagai seorang pengamal yang berpengalaman dalam bidang bekam, mestilah mengetahui sedikit sebanyak fungsi ubat daripada sumber alamiah atau moden bagi mempersiapkan sekiranya berlaku sebarang kecederaan atau perkara yang tidak dapat dielakkan, maka dapat merawat pesakit secepat mungkin. Juga pengamal harus meneliti ketika memeriksa pesakit serta mempunyai kemahiran pembekam ketika menggunakan peralatan bekam bagi mengelakkan daripada berlaku sebarang kecuaian oleh pengamal itu sendiri. Perkara terpenting di dalam melakukan bekam ialah sentiasa berkomunikasi dengan pesakit serta keluarganya dan jangan bekam orang sekiranya diri sendiri belum pernah dibekam untuk merasai sendiri bagaimana rasanya melakukan bekam. Seterusnya, terdapat dua sumber yang digunakan untuk mengkaji punca kecuaian pengamal dalam rawatan bekam. Saya menjemput ahli panel yang ketiga untuk menghuraikan dengan lebih lanjut. Dipersilakan. Di sini saya menggunakan dua sumber, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Okey, pertama, sumber primer. Apakah itu sumber primer? Sumber primer adalah data yang dihasilkan buat kali pertama oleh penyelidik menerusi usaha dan pengalaman langsung, khusus untuk tujuan menangani masalah penyelidikannya. Okey, dia juga dikenali sebagai tangan pertama atau data mentah. Okey, sebagai contoh, saya mengambil dari penerbitan kerajaan, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana ia menerangkan tentang punca berlakunya kerosakan urat saraf dan juga jangkitan akibat rawatan bekam ini. Okey, saya juga mendapatkan maklumat daripada pensyarah yang mengajar tentang subjek traditional complementary medicine, yang juga iaitu yang mengajar tentang rawatan bekam ini. Okey. Seterusnya ialah sumber sekunder. Okey, apa itu sumber sekunder? Sumber sekunder adalah menunjukkan maklumat terpantas yang telah dikumpulkan dan direkod oleh mana-mana orang selain pengguna untuk tujuan. Okey, tidak berkaitan dengan masalah penyelidikan semasa. Iaitu saya mengambil sumber sekunder daripada sumber internet. Okey, sebagai contoh, sumber yang saya temui di internet adalah tentang langkah penyelesaian yang boleh dicadangkan bagi masalah kerosakan urat saraf dan jangkitan akibat rawatan bekam ini. Saya menjemput ahli panel yang keempat untuk menyampaikan tentang cara untuk menilai kebolehpercayaan sumber-sumber tersebut dan kaedah pemerolehan ilmu yang digunakan. Dipersilakan. Sumber-sumber tersebut dapat dinilai melalui menggunakan semua laman web dengan bijak. Dalam kes ini, kami telah mencari organisasi yang menghasilkan maklumat tersebut. Individu swasta tidak menikmati kredibiliti yang diperlukan oleh kerja akademik, tidak seperti organisasi yang besar dan mantap seperti misalnya Persatuan Perubatan Amerika atau Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit. Terdapat organisasi-organisasi yang besar yang terkenal dengan kecenderungan mereka. Sebagai peraturan umum, semua tapak institusi boleh dipercayai, contohnya mereka dengan akhiran gov.it kerana ia disokong oleh organisasi kerajaan. Laman internet yang berakhir di .com dan .org kadang-kadang boleh dipercayai tetapi tidak semestinya. Oleh yang demikian, kami telah memilih laman web yang dipercayai sahaja untuk mendapat maklumat mengenai bekam tersebut.
Seterusnya adalah menggunakan sumber dan kaedah yang tidak boleh diterima dengan cara yang boleh diterima. Setakat ini, banyak sumber yang telah dibincangkan yang tidak dapat diterima dalam tulisan akademik, banyak laman web, buku bukan akademik dan sebagainya. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cara yang kami gunakan, iaitu tidak menggunakan Wikipedia. Ini adalah kerana ia ditulis secara anonim. Dengan itu menghalang kita untuk menghasilkan kemungkinan penulis, dan lebih-lebih lagi ia sentiasa dikemas kini supaya ia bukan dari sumber yang stabil. Jadi kami hanya akan mengambil dari sumber-sumber yang sah sahaja. Kaedah-kaedah pemerolehan ilmu yang digunakan adalah kaedah deduktif, iaitu ia digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi baru daripada rumus, prinsip, hukum, teori atau peraturan yang diketahui. Sebagai contoh, kajian ini dibuat melalui teori-teori yang didapati, kemudian disimpulkan untuk dijadikan ayat yang tersendiri. Tajuk terakhir perbincangan pada hari ini adalah apakah justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah tersebut digunakan. Saya menjemput ahli panel yang kelima untuk menghuraikan dengan lebih lanjut. Dipersilakan. Bagi melengkapkan kajian, kami telah merujuk pelbagai sumber yang boleh dipercayai agar kajian yang kami hasilkan dapat diterima umum. Dalam kajian ini, kami telah memperolehi sumber melalui internet dan juga nota rujukan. Rasional mengapa kami memilih sumber dan kaedah tersebut adalah kerana maklumat dalam sumber tersebut dihasilkan daripada penulis yang bertanggungjawab, profesional dan berpengalaman dalam bidang perubatan tradisional dan komplementari. Pada masa kini, segala maklumat dan isu semasa boleh diakses melalui internet, sama ada dalam bentuk hiburan maupun berita. Namun, terdapat juga sesetengah berita yang tidak boleh dipercayai dan tidak boleh diambil untuk dijadikan sumber. Oleh itu, kami telah meneliti setiap laman web terlebih dahulu sebelum menjadikannya sebagai sumber rujukan. Kami telah menggunakan internet untuk merujuk laman web Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memperolehi garis panduan amalan perubatan tradisional dan komplementari bekam di Malaysia. Panduan ini diterbitkan khas untuk kegunaan pengamal perubatan tradisional dan komplementari di Malaysia. Dan lebih meyakinkan kami lagi adalah panduan ini telah diterbitkan dan disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh itu, kami yakin bahawa sumber internet yang kami perolehi adalah tepat. Seterusnya, kami telah memilih sumber daripada nota perubatan tradisional dan komplementari yang telah dihasilkan oleh Puan Nur Dalila, iaitu pensyarah perubatan tradisional dan komplementari. Nota tersebut digunakan sebagai bahan untuk mengajar kami dan di dalamnya terkandung pelbagai ilmu yang berkaitan dengan perubatan tradisional dan juga bekam. Kami menggunakan nota tersebut sebagai rujukan kerana Puan Dalila, iaitu pensyarah kami, juga telah menggunakan nota atau bahan yang sama untuk mengajar kami. Jadi, tidak dinafikan lagi bahawa nota tersebut adalah merupakan satu sumber yang boleh dipercayai. Jelaslah di sini bahawa kajian kami adalah berdasarkan sumber yang terbaik dan boleh diterima umum. Dengan adanya sumber dan keadaan terbaik, hal ini dapat membantu kami menghasilkan sumber kajian ilmu yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai panduan untuk generasi yang akan